Soalan nombor 14, soalan statistik yang mana jadual, diminta pelajar untuk penuhkan jadual A lah yang diberi. Jadi kita just isi kat sini dulu. Ini bila sebut sempadan atas, maksudnya ambil kelas yang paling atas dan tambah 0.5. Maksud sempadan atas adalah titik di antara 34 dan 35. Maksudnya perantaraan dua titik ini adalah 34.5, 39.5, 44.5. Itu maksudnya sempadan atas. So kita tuliskan. So selesai bahagian sempadan atas, kita buat macam ni. Seterusnya bahagian kekerapan. Kekerapan longgokan adalah hasil daripada kekerapan. So untuk cari kekerapan dengan cara so untuk mencari kekerapan paling mudah pelajar membuat kaedah gundalan dengan menggunakan pensel lah, senang. So kita tanda yang pertama, supaya pelajar tak lupa 58. So 58 berada di dalam yang ni satu potong, and then 50 kat sini. Seterusnya 35, buat step by step. 35. Seterusnya 46. 46 kat sini. 54 kat sini. Seterusnya 48. 48 lagi, 45. 39. So bila kita tandakan semua kat sini, semua kat sini, maka selesailah. Kita pun bilang yang kat sini lah. Kita bilang yang ni ada 2. So kita bilang kat sini ada 2. So kita tuliskan 2. So kita bilang kat sini ada 4. Mungkinlah seterusnya lah 7, 6, 4, 2. Yang tak ada kaitan kena padam lah, sebab dikira overlap tak boleh. Hanya jawapan sahaja yang dibenarkan kat sini. So seterusnya kekerapan longgokan adalah hadir daripada kekerapan yang mana kita longgokkan. Kosong kita longgokkan atas 2, maka jawapannya dapat 2. 2 kita longgokkan atas 4, jawapannya 6. 6 longgokkan atas 7, so 13. Longgokkan atas 7, 20. Longgokkan atas 6, 26. 26 longgokkan di atas 4, so 30. 30 longgokkan di atas 2, 32. So kita tengok yang paling last ni adalah jawapan yang kat sini, yang bahagian kotak ke atas ni. Yang ni. Kita tak bagi tahu berapa, cuma kita tengok 1, 2, 3, 4. 4 darab dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 darab 8. Yang kat sini 8, yang kat sini 4. Maksudnya 32. So inilah kekerapan longgokan kita yang paling last. Ataupun jika kita tambahkan kekerapan, jumlahnya kita dapat, tambah semua ni akan dapat 32 jugalah. So selesai untuk bahagian ni. So yang kat sini pelajar dapat 2 markah, yang kat sini kalau betul dapat 1 markah, yang kat sini pun 1 markah. So satu lagi pelajar kena ingat adalah pelajar kena senaraikan juga titik tengah, sebab titik tengah ni penting. Jangan conteng di bahagian ruangan jawapan yang diberikan tapi tulis kat luar, sebab salah sekiranya pelajar menconteng jawapan lain selain pada kehendak soalan. So titik tengah penting untuk pelajar jawab soalan B, iaitu mencari nilai min. Soalan B biasanya mencari min anggaran, jadi perlukan titik tengah. Jadi bila dia tidak minta, maka pelajar tetap kena buat titik tengah. Buat kat sini titik tengah, maksudnya di antara 30 dan 34. Jawapannya adalah 30. 30 yang macam ni. 30, 31, 32, 33, 34. So kat tengahnya kat sini. So 30, 30, 31, 32. So jawapan kat sini 32 lah.
Okey, seterusnya 35 dengan hingga 39, 35, 36, 37, 38, 39. So 37. So seterusnya berulang yang sama. Lepas 3 jadi 4, 2. Lepas 2 jadi 7, 4, 7. Lepas 4 jadi 5, 2, 5, 7. Okey, 6, 2, 6, 7. So selesai titik tengah. Okey, so untuk mencari hitung min tadi, maka wajib tulis kekerapan. Okey, kekerapan darab dengan titik tengah. Okey, yang kosong tak perlu tulis pun tak apa, nak tulis pun tak apa, tak kisah. Okey, so kosong darab 32 tambah 2 darab 37 tambah 4 darab 42. Okey, yang ni cikgu minta buat kurungan lah. Sebab senang nak on calculator. Sebelum tu buat kurungan. Okey, tambah 42 tambah lepas 4 7 darab 47, 7 darab 47. Okey, tambah 7 darab 7 darab 5 2. Okey, sambung lagi tambah 6 darab 5 7. Okey, tambah sampai last lah. Okey, so bila last ni kita buat kurungan lah. Okey, so yang kat sini dapat 1 markah lah. Okey, seterusnya dibahagi dengan, okey, gunakan pembaris, dibahagi dengan jumlah semua kita 32, jumlah kekerapan. So 32. Okey, so kat sini dapat 1 markah. So kita on saja calculator. Okey, tetap buat kurungan macam yang cikgu tunjuk tu. Okey, kurungan. Okey, masukkan satu persatu lah. 0 darab 32. Okey, 2 darab 37. 4 darab 42. So lepas kita masukkan yang paling last 2 darab 67. Okey, so tutup kurungan lah. Tutup kurungan. Okey, tekan tanda bahagi ataupun per. Okey, per dengan 32. Okey, so tekan sama dengan, kita akan dapat yang ni lah. Okey, tekan shift AB per C. So dapat jawapan 1659 per 32. Okey, 16, ataupun jawapan kita bersamaan juga dengan, okey, sama juga dengan dalam bentuk biasa. Tekan AB per C juga, perpuluhan lah, iaitu 51.2 sahaja tempat perpuluhan, iaitu 51.484. 2 tu sahaja. So itu sahaja jawapannya. Okey. Okey, untuk soalan C, kita tengok menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah sifir 5. Okey, Pak C mengufuk, jangan usik sebab kita akan ambil daripada jadual. Okey, bermula dengan sempadan atas lah. Kalau nak lukis ogif, bermula dengan sempadan atas 34.5 sebab kekerapan longgokannya adalah kosong. Ingat, kalau soalan suruh lukis ogif, okey, ogif, ingat yang tegak adalah kekerapan longgokan dan yang mendatar adalah sempadan atas yang bermula dengan kosong. Okey, yang bermula dengan kekerapan longgokannya kosong. Yang kat sini kosong, kekerapan longgokannya kosong. Okey, so yang sini ambil yang jadual. Cuma yang ni ya guna sifir. Okey, Pak C tegak. Sifir apa? Sifir 2 cm kepada 5 orang murid. Okey, yang kat sini adalah 5 orang. So kekerapan longgokan adalah orang dan yang mendata ini adalah markah lah. Macam tu. Okey, so menggunakan sifir berapa tadi? Sifir 5. Okey, sifir 5. Okey, so kita buat benda ni. Okey, bermula dengan, okey, bermula dengan
Okey, so sifir 2 cm itu 5 unit. Sifir 5 lah. Okey. 10. Okey, sifir 5 tadi sebab gunakan nilai kekerapan longgokan, so yang paling tinggi adalah 32. So kita lajakkan sehingga 35 lah sebab sifir 5 kan. So kita siap buat untuk paksi mencancang, iaitu orang menggunakan sifir 5, dan untuk paksi mengufuk, ingat bermula dengan kekerapan longgokannya kosong. Okey, kosong. Okey, kita kata ikut jadual sempadan atas. Okey, 34.5 adalah kosong. So kat sini 34 bermula dengan 34.5. Sebab kita ambil yang pertama sebab dia bermula dengan kosong. Kalau tak bermula dengan kosong, kita kena ambil ni, biasanya sempadan atas kekerapan longgokannya bermula dengan kosong lah. So kita sambung je terus 34.5, 39.5, 44.5. So sama. Okey, kita tengok sama kat sini. Okey, 34.5, 39.5, okey, 44.5. Okey, so last keinginan 9.5, yang mana yang kat sini adalah yang kita buat tadi, yang kat sini adalah markah. Okey, markah. So kita tulis markah lah kat sini. Okey, markah. Okey, seterusnya kita plot. Okey, gariskan. Seterusnya kita plot. Okey, kita plot 0 dengan 45 kat sini. Okey, seterusnya 2 dengan 39.5 dengan 2. Okey, so kalau sini sifir 5, so kat sini 1, 2 lah. Sebab 3, 4, 5. Okey, 39.5, 4.45 dengan 6, 2, 6, 13, 20. 2, 6, 5, 6, 13, 20. 13, okey, 14, 13. Okey, so kita last, kita plot dengan 32 pada 69.5. 32 last. Okey, so 32 paling last. Okey, so kita lukis lah. Okey, jadi kita tengok siap lah jawapannya. So kat sini untuk paksi dapat 1 markah, untuk plot kalau betul semua dapat 2 markah, dan untuk lukisan OGIF ni amat tidak dibenarkan gunakan pembaris lah untuk lukisan sebab tak ada markah jika guna pembaris. Okey, so itulah soalan C, dan soalan D adalah dia minta pelajar nyatakan apa-apa maklumat yang berkaitan dengan histogram, berkaitan dengan markah tersebut. Tak kisah. Okey, markah apa yang kita dapat, itu jawapannya adalah salah satu. Kisahlah pelajar jawab apa pun. Di antaranya 20 orang pelajar mendapat 54.5 markah dan ke bawah. Itu 20 orang pelajar mendapat 54.5. 54.5, okay, 20 orang. 20 orang dan ke bawah. 20 orang dapat 54 dan ke bawah. Nak kata susah, yang lain susah sikit. Okey, yang ni 26 ataupun 26 orang dapat 59.5 dan ke bawah, ataupun 6 orang dapat markah 44.5 dan ke bawah. Itu pun bolehlah diterima. Okey, selesai.